Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Amin ya rabbal alamin. Anda bersama dengan saya Aiman Sufyan Azman. Pada hari ini dalam Tanyalah Ustaz, kita akan meneruskan pengajian kita dalam topik sirah, iaitu kita nak berkenalan dengan Sa'id bin Zaid. Setiap manusia diuji, setiap manusia dirasakan bagaimana periknya kehidupan ini. Tapi bagaimana kita nak meneruskan kehidupan, bagaimana kita nak gembira dengan kehidupan, kita nak belajar hari ini dari Sa'id bin Zaid, seorang yang cukup sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum tu, kita nak update status terkini COVID-19 di Malaysia sehingga 8 hari bulan 9 2021. Kes baharu 19,733. Kes sembuh baharu alhamdulillah 22,701 dan duka cita dimaklumkan kes kematian baru 361 orang. Para penonton terus menjaga SOP, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Bagi mengupas topik kita pada hari ini berkaitan dengan topik sirah Sa'id bin Zaid, kita bawakan kepada anda guru kita Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jor. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya rasa seronok dapat bersama dengan Ustaz pada hari ini. Dan para penonton kita pun bila bersama dengan Al-Fadil Ustaz je, mesti tak sabar dah nak dengar cerita, nak dengar kisah yang cukup menarik pada Al-Fadil Ustaz. Sebab tu kalau kita tengok para penonton kita dah siap dah sarapan atas meja, sambil-sambil sarapan tu boleh dengarkan Tanyalah Ustaz. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz dan kepada para penonton kita, boleh mengajukan soalan di Facebook Live Tanyalah Ustaz kita dan boleh hubungi kita untuk mengajukan soalan kepada Al-Fadil Ustaz di nombor yang kita paparkan di bawah ni. Baik para penonton, anda dah bersedia untuk kita teruskan pengajian kita pada hari ini? Jom kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, iaitu kita nak tahu Ustaz, siapakah susuk tubuh yang diberi nama Sa'id bin Zaid ini Ustaz? Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukran jazilan al-fadhil Ustaz Aiman. Pagi ini kita akan bicarakan sosok tubuh yang sangat mulia, dan sebenarnya Ustaz Aiman kita rasa kedil sebab mereka mendapat pangkat taradhi, radhiyallahu anhum wa radu'an, iaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pangkat taradhi ini lebih tinggi daripada wilayah. Wilayah maksudnya kewalian. Jadi para sahabat lebih tinggi daripada para wali. Itu satu. Dan taradhi ini diakui oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan para sahabat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ashabi kan nujum bi ayhi muqtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku seperti bintang di langit. Siapapun yang kamu nak ambil pedoman, pasti kamu akan dapat panduan kehidupan mereka itu. Tambah lagi kita bicarakan seorang sahabat yang sangat mulia, Sayyidina Sa'id ibn Zaid ibn Amru ibn Nufail ibn Abdul Uzza al-Adawi al-Qurashi, yang mendapat kunyah panggilan Ibnu Zaid sebab ayah beliau adalah Zaid. Juga beliau dipanggil dengan Abul A'war. Ini kunyah untuk beliau. Lahirnya di Makkah 22 tahun sebelum hijrah. Maksudnya beliau seorang yang berpengalaman.
dan satu kabilah dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Malah kedua-duanya sangat rapat. Sayyidina Sa'id, ayah beliau iaitu Zaid tadi adalah sepupu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sebab bapa Sayyidina Umar Al-Khattab itu Al-Khattab bin Nufail, itu adik-beradik kepada bapa Zaid tadi, iaitu Amr bin Nufail. Maksudnya keduanya sepupu. Bermakna Sayyidina Sa'id itu adalah sepupu yang kedua. Gitu. Maksudnya sangat dekat qarabah dia. Tambah lagi hadirin, Sayyidina Umar ini adalah ipar kepada Sayyidina Sa'id. Kenapa? Sebab Sayyidina Sa'id itu kahwin dengan adik Sayyidina Umar, Sayyidatina Fatimah binti Al-Khattab. Dan Sayyidina Umar kahwin kepada adik Sa'id, adik Zaid. Masya Allah. Jadi siapa dia? Atikah binti Zaid. Jadi dia kahwin lagi tu, adik-beradik lagi tu. Masya Allah, tabarakallah. Bermakna hubungan akrab. Sebab itu nanti kita akan lihat peristiwa penting yang menyebabkan Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam kerana ada faktor kekerabatan sebegini. Sayyidina Sa'id ibn Zaid adalah salah seorang daripada 10 para sahabat yang dijamin masuk syurga di dunia sebelum meninggal lagi. Al-Ashara Al-Mubasharun bil Jannah. Istimewa sekali ketika beliau sendiri, Sayyidina Sa'id ibn Zaid, beliau juga periwayat hadis tapi tidak banyak, Ustaz Aiman, 48 49 macam tu. Ketika beliau meriwayatkan hadis tentang 10 sahabat yang masuk syurga, di situ ada sikap beliau yang memang menonjol, iaitu sikap yang tawaduk. Macam mana? Ketika beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, asyaratun fil jannah, ada 10 orang masuk syurga. Abu Bakar fil jannah, Sayyidina Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Sayyidina Umar fil jannah, wa Uthmanu, dan Sayyidina Uthman, wa Aliyun, Sayyidina Ali, wa Zubair, Sayyidina Zubair, wa Talha, Sayyidina Talha, wa Abdul Rahman, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, wa Abu Ubaidah bin Jarrah, Sayyidina Abu Ubaidah al-Jarrah, wa Sa'd bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas. Beliau kata 10 tapi dibilang tadi cuma 9. Masya Allah. Sebab itu periwayat hadis mengatakan fa'adda haula'i tis'ah, beliau sebut dan kira tadi 9 orang, wasakata 'anil 'ashar, dan yang ke-10 tak disebut. Sebab itu para sahabat yang mendengar periwayatan hadis daripada beliau bertanya kepada Sayyidina Sa'id bin Zaid, nanshudukallah ya Abul A'war manil 'ashir, kami tuntut pada kamu wahai Abul A'war, siapa dia yang ke-10? Ini tanda tawaduk, walhal beliau sendiri. Lalu beliau mengatakan, nasyattumuni billah, kamu telah tuntut saya dengan nama Allah, maka aku katakan Abul A'war fil jannah. Abul A'war fil jannah. Siapa Abul A'war? Beliau sendiri. Masya Allah, Iman. Ini tanda tawaduk para sahabat. Man tawada'a lillah rafa'ullah. Siapa yang tawaduk kerana Allah, maka akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau sangat mulia sekali kerana beliau antara yang paling awal masuk Islam. Selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendakwah beliau dan yang lain-lain, beliau antara yang awal masuk Islam. Sebab itu Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, beliau menyebutkan aslama Sa'id bin Zaid ibn Amr qabla an yadkhula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Darul Arqam. Sayyidina Sa'id yang kita bicarakan ini telah masuk Islam sebelum Nabi masuk di rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam. Maksud sebelum Nabi menjalankan dakwah di situ dan mendakwah sahabat-sahabat yang lain. Wa qabla an yad'u fiha an-nas ila al-Islam. Sebelum Nabi berdakwah kepada orang lain, Sayyidina Sa'id ibn Zaid yang kita bicarakan ini telah pun masuk Islam. Ini tandanya apa?
Ini tandanya kemuliaan yang ada pada beliau. Di ketika orang lain masih lagi ragu-ragu, beliau telah menerima Islam, tetapi secara sembunyi-sembunyi. Nah, yang nantinya akan memberi impak yang sangat besar kepada Sayyidina Umar bin Khattab sendiri, yang nanti akan melihat bagaimana sejarah Islam itu dirubah, ataupun Sayyidina Umar bin Khattab mainkan peranan dalam perkembangan Islam setelahnya. Itu dia. Orang kata kita nak belajar satu perkara, iaitu zuhud dalam kehidupan kita. Itu baru satu. Dan selepas ini kita nak tahu apakah kelebihan yang ada pada diri Zaid. Ustaz, sebelum dia memulak agama Islam, apa agama dia, Ustaz? Masya Allah, tabarakallah, di Jaziratul Arabiyah, di semenanjung Arab ketika itu, agamanya lebih kepada menyembah berhala. Ada sebahagian yang kita akan cerita nanti, iaitu ayah kepada Sayyidina Sa'id ini, iaitu Zaid sendiri. Adalah seorang yang sangat mulia, yang walaupun di Jazirah Al-Arabiyah itu lebih kepada agama berhala, tetapi ayah beliau ini sampai pergi ke Syam untuk bertanya orang-orang di situ apakah agama-agama yang dirasakan benar. Ketika ada orang Yahudi di situ memperkatakan tentang agama Yahudi, dia lam yaqna, dia tidak rasa muqni', rasa boleh terima. Demikian juga agama Nasrani, sebab Syam itu terkenal dengan agama Nasrani, juga beliau tidak rasa muqni' dengan ajaran-ajarannya. Tetapi ketika ada seorang yang peliknya, seorang Nasrani juga, Zaiman, di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra disebutkan, beliau syorkan, kamu berimanlah dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, bermakna agama Hanif, walaupun tidak disebut Islam, tapi ajarannya ajaran tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa harus agama Nabi Ibrahim? Sebab agama ini tidak menyembah lain kecuali Allah, dan tidak makanan-makanan lain melainkan makanan yang disembelih kerana Allah, bukan kerana asnam, bukan kerana berhala. Ketika itu beliau mengatakan, wa hadzal ladzi a'rif, inilah yang dia aku tahu, wa ana ala hadzal din, dan aku pada agama ini. Ini ayah kepada Sayyidina Sa'id tadi, itu Zaid. Ketika kembali ke Makkah, beliau beragama Hanif, maksudnya bukan agama Islam yang dibawa oleh Nabi, sebab belum lagi ketika itu Saiman. Dan beliau agama yang baik, menyembah Allah Azza wa Jalla cara itu. Dan ketika beliau melihat ada orang yang menyembah berhala, beliau jadi hairan, dan beliau mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang Quraisy, wallahi ma minkum ala dini Ibrahim ghairi, tidak ada di kalangan kamu yang menganut agama Ibrahim kecuali saya. Memang ada juga ketika itu yang menganut agama Nasrani yang asal, iaitu Waraqah bin Naufal. Nah, ketika itu satu zaman, satu masa ketika itu. Dan malah Sayyidina malah Zaid, ayah kepada Sayyidina Sa'id ini, seorang yang baik hati, Sa'iman. Antaranya ketika itu memang terkenal dengan orang yang bunuh anak kecil, perempuan. Nah, itu sangat terkenal sekali. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan nanti budak-budak perempuan kecil ditanya kenapa dibunuh. Beliau tidak ke situ. Malah beliau menawarkan untuk jaga anak yang nak dibunuh oleh masyarakat ketika itu. Nah, lalu beliau mengatakan kepada seorang lelaki yang ingin bunuh anak perempuannya, jangan bunuh. La taqtulha, jangan bunuh. Innaha ana akfikaha ma'unataha. Saya akan cukupkan keperluannya, jangan dibunuh. Beliau sempat jumpa dengan Nabi SAW. Tinggal lagi beliau wafat ketika orang Quraisy sedang bergaduh untuk letakkan batu Al-Hajarul Aswad, ketika Nabi berumur 35 tahun. Tetapi Allah muliakan beliau. Di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra, Sayyidina Ibnu Sirin, Sayyidina Ibnu Al-Musayyib, Sa'id Ibn Al-Musayyib meriwayatkan bahawa ketika Sa'id sendiri dan Sayyidina Umar tanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kedudukan ayah Sa'id ini. Beliau tidak
memeluk Islam pada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beriman dengan agama Hanif. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghafarallahu li Zaid bin Amr wa rahimah." Mudah-mudahan Allah mengampunkan Zaid ini dan merahmatinya. Ini jumlah doaiyah, khabariyah, lafzan, insya'iyah, maknan. Fa innahu mata ala dini Ibrahim, kerana dia meninggal dalam agama Ibrahim. Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib ataupun al-Musayyab yang lebih tahqiq Musayyib, beliau setelah mengkhabarkan cerita ini, beliau mengatakan rahimallahu wa ghafaralah, mudah-mudahan Allah merahmatinya dan mengampuninya. Jadi ayah kepada Sayyidina Sa'id, iaitu Zaid itu sendiri adalah orang yang mulia, tidak menyembah berhala, tidak makan sembelihan untuk berhala. Itulah juga yang nanti akan memberikan suatu pengajaran besar kepada Sayyidina Sa'id sendiri, yang juga tidak menyembah berhala dan tidak juga makan sembahan untuk berhala. Okey, baik Ustaz. Ini di antara sahabat yang awal masuk Islam sebelum Nabi SAW memulakan dakwah secara rahsia dan secara besar-besaran. Betul Ustaz? Betul. Baik, dan kita nak tahu apakah kelebihan beliau dan juga macam mana masa remaja beliau Ustaz selepas ini. Boleh Ustaz? InsyaAllah. Para penonton, kalau nak tahu apakah yang dilakukan pada zaman remaja beliau, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ustaz, waktu zaman remaja saya Ustaz saya ni minat kepada orang kata main bola sepak Ustaz. Kalau petang-petang main bola sepak, lepas tu saya suka main badminton, kadang-kadang main basikal dan sebagainya. Tapi Ustaz, kita nak tahulah tokoh hebat pada hari ini, Sa'id bin Zaid. Waktu remaja dia buat apa Ustaz? Silakan. Barakallahu fiik Saiman. Begitu pentingnya satu kehidupan berkeluarga dan peranan seorang ayah, itu nanti akan mencorakkan bagaimana anaknya. Tadi kita sudah ceritakan bagaimana Zaid walaupun belum beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau beriman dengan agama Nabi Ibrahim alaihi salam, yang tidak menyembah berhala, yang tidak membunuh anak-anak yang baru lahir perempuan. Sebab ketika itu orang Arab, siapa yang melahirkan anak perempuan itu satu keaiban, sebab takut nanti membawa tidak elok dalam kehidupan. Itu yang dibunuh di awal-awal kehidupannya. Demikian tidak minum arak dan tidak menyembelih untuk berhala, dan tidak makan sembelih yang disembelih untuk berhala. Itulah yang juga diikut oleh Sayyidina Sa'id bin Zaid. Di masa remajanya beliau terkenal dengan orang yang baik akhlaknya, tidak seperti yang lain. Dan ketika meningkat dewasa, beliau tidak seperti yang lain. Sebab masyarakat Arab ketika itu, dalam bab perempuan, itu seperti biasa sangat. Zina dan sebagainya. Tetapi tidak kepada Sayyidina Sa'id ibn Zaid ini. Ini adalah hasil didikan daripada ayahnya, Zaid itu sendiri. Malah Zaid, walaupun beliau itu tidak menzahirkan apa yang dia anuti, tetapi beliau juga menegur orang Arab. Yang kita sebutkan tadi itu, beliau malah menegur orang yang membunuh anak-anak perempuan di masa kecil. Jadi kehidupan beliau itu kehidupan yang baik. Maksudnya ada nilai-nilai keislaman di situ dari segi akhlak yang mulia. Walaupun beliau tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi meninggal sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul ketika umur 40 tahun. Sayyidina Sa'id yang kita bicarakan ini adalah orang yang sangat menjaga akhlaknya. Malah perkahwinan dengan Sayyidatina Fatimah binti Al-Khattab adalah perkahwinan yang baik, bukan didahului dengan hubungan yang tidak halal di dalam Islam, kalau kita kata sebut begitu. Dan beliau itu selalu diasuh oleh ayahnya dengan akhlak yang mulia, sehingga nanti beliau menjadi orang yang sangat hormat. Sebenarnya Sayyidina Zaid ini juga menghormati Nabi SAW, walaupun Nabi belum mendakwah ketika itu Islamnya, sebab beliau meninggal pada ketika Nabi berumur 35 tahun.
Tetapi akhlak-akhlak mulia dapat dilihat pada Nabi yang daripada kecil terkenal dengan Al-Amin. Itu menjadikan beliau orang yang sangat suka dengan Nabi. Malah beliau mencari agama. Dan ada satu riwayat walaupun tidak kuat, beliau mencari seorang Nabi dan menunggu seorang Nabi daripada keturunan Nabi Ismail. Hasil daripada persahabatan beliau dengan Waraqah bin Naufal. Kita tahu Waraqah bin Naufal seorang pengkaji kitab-kitab Samawiyah. Dan Waraqah bin Naufal juga menunggu sebenarnya seorang kedatangan Nabi, tetapi bukan daripada Bani Israel, tapi daripada bangsa Arab. Itu bila dilihat ciri-ciri ini seperti ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah juga yang memainkan peranan kepada jiwa yang baik, akhlak yang mulia kepada anaknya, iaitu Sayyidina Sa'id Ibn Zaid. Baik, inilah idola remaja yang kita boleh ikut. Betul, Ustaz? Betul. Baik, dan kita nak raikan soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Melur Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan dai serta kru-kru yang terlibat. Moga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'id bin Zaid pernah berkata kepada Rasulullah tentang ayahnya Zaid, sekiranya ia bertemu denganmu, tentunya dia akan beriman. Apakah aku lebih memohon ampun baginya? Apakah aku boleh memohon ampun baginya? Soalannya, kenapa Zaid berkata begitu kepada Rasulullah? Apakah dosa yang dilakukan? Apakah dosa yang dilakukan? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Hashtag biar tahu jangan keliru. Fadal Ustaz. Nah, Allahumma hidayatan lis-shawab. Kenapa Sayyidina Sa'id Ibn Zaid berkata begitu? Apakah aku boleh memohon ampun kepadanya? Apakah ayahnya berbuat dosa? Tidak. Beliau berkata begitu kerana ayahnya iaitu Zaid tak sempat untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara sebabnya ialah kerana ketika umur 35 tahun, ketika itulah wafatnya ayah beliau iaitu Zaid. Pun begitu, beliau adalah beragama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu bukan kerana dosa yang besar kita kata, tapi kerana sayangnya Sayyidina Sa'id kepada ayahnya sampai mengatakan, apakah itu salah wahai Rasulullah. Jadi itu hanya perasaan itu, tapi bukan dosa besar sebegitu. Jadi perasaan seorang anak yang sayang kepada ayahnya yang tak sempat beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana faktor meninggal sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Pun begitu tadi kita sebutkan Nabi bagi berita gembira, ghafarallahu, moga-moga Allah mengampunkan li Zaid bin Amri ibn Nufail, kepada Zaid ibn Amr ibn Nufail wa rahimah, dan Allah merahmatinya. Ini kalau Nabi berdoa, walaupun ini sirah disebut dalam ilmu ma'ani disebut ini adalah jumlah doaiyah khabariyah lafzan insya'iyah, maknan ini doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah diterima oleh Allah. Ini merupakan satu kelebihan yang terdapat pada sahabat ini, Ustaz. Dan kalau kita lihat pada kemuncak ketika mana Sayyidina Umar merupakan seorang yang cukup garang, Ustaz. Orang kata tak ada siapa yang berani langgar, semua dipancungnya, Ustaz. Tak ada siapa yang berani sentuh dia. Tapi tiba-tiba ada satu kisah yang cukup menarik yang Ustaz mungkin boleh kongsikan selepas ini. Dia boleh masuk Islam di tangan Sa'id bin Zaid. Dan sahabat kita ada nak tanya satu soalan, Ustaz. Apakah nama surah yang dibaca oleh Sa'id bin Zaid serta isterinya Fatimah sehingga melembutkan hatinya abang iparnya iaitu Umar Al-Khattab? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih menganggap Sa'id ada dalam perang walaupun dia tidak turut serta dalam perang Badar? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Sekincan Selangor, iaitu Rohaya Arifin. Terima kasih diucapkan. Silakan Ustaz. Nah, masya-Allah tabarakallah, ada dua soalan besar di situ. Dan benar Sayyidina Sa'id ibn Zaid ini memainkan peranan besar dalam keislaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Ustaz Aiman tadi, dia seorang yang jago, seorang yang pahlawan. Memang sungguh di pasar Ukas tidak ada yang boleh melawan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Malah beliau sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum itu, sehingga beliau menghunuskan pedang dan beliau berjalan. Kenapa? Nak cari
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, ni nak cari Nabi, ni nak bunuh. Berjumpa dengan Nuaim ibn Abdullah al-Adawi yang sudah masuk Islam tetapi menyembunyikan Islamnya. Mada turid? Aina turid? Ya Umar, kamu nak pergi mana wahai Umar? Apa kata Sayyidina Umar? Uridu Muhammadan. Aku nak cari Muhammadan. Kenapa? Hadha sabi alladhi farraqa amra Quraisy. Ini orang sesat. Maaf ya diterjemah begitu, ini orang sesat yang telah memporak-perandakan orang Quraisy, wasafaha ahlamaha, dan kalau bahasa kita memperbodoh-bodohkan orang-orang yang ketua-ketuanya, wa abadinaha, mengaibkan agamanya, wasabba alihataha, yang telah mengatakan tidak baik pada tuhan-tuhan mereka, berhala-berhala mereka. Fa'aqtulah, aku datang nak bunuh beliau. Masya-Allah. Lalu kata Nuaim, wallahi, demi Allah, laqad gharratka nafsuka ya Umar. Kamu ini telah ditipu oleh hawa nafsumu ini sendiri wahai Umar. Atara bani Abdi Manaf tarikaka tamshi 'ala al-ard. Apakah kamu tidak melihat Bani Abdi Manaf, keturunan Bani Abdi Manaf, meninggalkan kamu dalam perjalanan sebegini? Waqad qatalta Muhammadan, sedangkan kamu nak bunuh Muhammad, orang lain tak buat begitu. Afala tarja ila ahli baitik, lebih baik kamu balik ke keluarga kamu sendiri. Fatuqimu amrahum, dan kamu betulkan urusan-urusan mereka. Kenapa tu? Fa inna ibn ammika Sa'id bin Zaidin ibn Amrin, kerana Sa'id ibn Zaid ibn Amr, satu, wa ukhtaka Fatimah bint al-Khattab, dan isterinya Fatimah bint al-Khattab, qad wallahi aslama, kedua-duanya telah masuk Islam. Lagilah marah. Lagi dia marah. Wa taba'a, dan keduanya mengikut Muhammadan ala dini, Nabi Muhammad atas agamanya. Masya-Allah. Fa alaika bihima, lebih baik kamu uruskan keduanya dahulu daripada datang untuk berjumpa dengan Muhammad dan membunuhnya. Tambah marah lah Ustaz Iman. Lagi marah Ustaz. Kerana tadi nak bunuh Nabi Muhammad, tiba-tiba ahli keluarga beliau sendiri dan qarabah menerima agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah. Masya-Allah, balik kat rumah siapa? Rumah adik dia. Pedang ada lagi ya? Pedang ada lagi. Okey. Ketuk pintu, dan bukan ketuk je, ketuk lagu ni lah, masya-Allah. Rupa-rupanya di situ ada Sayyidina Khabbab ibn Arat sedang mengajar Al-Quran kepada Sayyidina Sa'id dan Fatimah. Masya-Allah, punyalah takut sebab siapa ni? Umar. Masya-Allah. Kita tahu Sayyidina Umar ni bukan saja manusia je takut, iblis pun takut, syaitan pun takut. La in salaka Umaru tariqan la salaka syayatinu tariqan akhar. Syaitan pun lagi. Kalau Sayyidina Umar berjalan satu jalan, syaitan kona kot lain. Takut kerana dengan Sayyidina Umar ini kan juga manusia. Masya-Allah. Ketika itu marah sangat-sangat, dipukulnya Sa'id, ditariknya kepala turun ke tanah, tenyah ke tanah, dan dia duduk di atas dada Sa'id. Sa'id pun Masya Allah tak boleh dapat lawan apa, sebab Sayyidina Umar ni orang perkasa sungguh. Dan ditumbuknya adik sendiri Sayyidatina Fatimah, berdarah dekat muka ni. Masya Allah. Ketika dia nak pukul lagi Sa'id di atas dada Sa'id, ketika itu ada suatu keberanian Sayyidatina Fatimah, dan beliau menyebut dengan suara yang kuat, Ya ibn al-Khattab. Kalau orang Arab kalau marah dia tak sebut nama, dia sebut panggilan. Dia perempuan ni Ustaz. Perempuan. Dia tak sebut ya Umar, abang dia tak, tapi dia sebut ya ibn al-Khattab, wahai anak lelaki kepada Khattab. Orang Arab kalau marah dia sebut kunyah lagu tu. Oh, dia marah sebut tu. Sebut lagu tu. Sepatutnya dengan abang ya Umar gitu. Tapi tak, ya ibn al-Khattab, wahai anak kepada al-Khattab, anak pak dia sama maksud kita. Abang dia. Ma kunta fa'ilan taf'al. Kalau apa kamu nak buat, fa'al, kamu buat. Tapi faqad aslamt, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Ini satu keberanian yang ada di dalam jiwa Sayyidatina Fatimah. Yang pelik juga Ustaz Aiman, dalam sejarah menyebut tersentak Sayyidina Umar ketika itu yang belum masuk Islam, dan dia jadi macam redah sedikit. Dalam redah-redah lagu tu ni, dia tengok ada sahifah, ada macam satu lembaran. Lalu dia kata, ma hadhihi sahifah? Ni apa dia ni? Sahifah ni. A'tini bagi pada saya. Dia bagi tahu dengan Fatimah. Fatimah kata tak, benda ni, hak ni tak boleh orang pegang melainkan dia kena berwuduk.
Rupanya dalam tu ada ayat Al-Quran. Oh. La yamassuhu illal mutahharun. Akhirnya Sayyidina Umar nak juga, tapi kena wuduk lah. Wuduk cara tu lain lah, wuduk lagu mana. Kemudian ketika Sayyidina Umar pegang dan baca, rupa-rupanya ayatnya adalah ayat-ayat terawal di dalam surah Taha. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Masya-Allah, ajaib sekali Ustaz Aiman. Akhirnya Sayyidina Umar dia jadi luntur lagu tu. Akhirnya dia kata, dalluni ila Muhammad. Tunjukkan saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibawa pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembiralah keduanya. Dan antara yang paling gembira siapa Ustaz Aiman? Sayyidina Sa'id tadi tu. Oh. Nah, kenapa? Sayyidina Umar ini terkenal dengan orang yang gagah perkasa. Nabi pernah berdoa untuk, ya Allah, Islamkan antara dua, sama ada Sayyidina Umar ataupun Abu Jahal. Allah memilih Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan inilah suatu kegembiraan dalam diary kehidupan umat Islam ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab masuk Islam. Islam itu sudah semakin meluas dan orang-orang sudah tak apa-apa nak takut dah masuk Islam kerana asbabnya keislaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang asbabnya terdahulu dengan keislaman Sayyidina Sa'id ibn Zaid dan isterinya Sayyidatina Fatimah binti Al-Khattab. Baik Ustaz. Orang yang bercakap dengan pedang, itu istilahnya Ustaz ya. Tak ada cakap dengan pedang dulu, lepas tu baru boleh bincang. Itu istilahnya. Tapi akhirnya disebabkan kesabaran sahabat ini menyebabkan dia dapat orang kata melenturkan hati orang yang ganas ini untuk masuk ke dalam Islam. Kita berehat seketika Ustaz. Dan kita kembali selepas ini. Kita nak tahu apakah yang disebutkan sebagai Asadu Yarmouk. Kalau nak tahu, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, kita ada soalan bersama dengan sahabat kita, iaitu Ana Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya Ustaz, adakah Sa'id bin Zaid seorang sahabat yang setia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang melawan musuh kecuali pada perang Badar kerana memenuhi permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam misi pengintipan bersama Talha di Syam? Apakah tujuan misi pengintipan tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu, jangan keliru. Dipersilakan Ustaz. Perang Badar. Alhamdulillah. Masya Allah, bagus-bagus soalan hari ini Ustaz Aiman. Sebab soalan itu memang kena dengan sejarah. Bermakna yang bertanya itu saya yakin baca dulu buku ataupun melihat dahulu fakta-faktanya dan kena, Alhamdulillah. Hadirin, Sayyidina Umar itu ketika memeluk Islam itu menjadi satu kebanggaan kepada orang Islam yang lain. Dan satu yang harus kita tahu, Sayyidina Sa'id dengan isterinya Sayyidatina Fatimah juga berhijrah ke Madinah. Maksudnya orang yang berhijrah ke Madinah itu orang yang mulia. Satu. Yang kedua, di kalangan orang yang awal pergi ke Madinah. Dan mengikut siapa? Mengikut Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sebab Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika beliau nak pergi berhijrah tak macam orang lain sembunyi-sembunyi. Beliau apa dia buat, Zaiman? Beliau bawa pedang, bawa busur, panah, dan pegang anak panah kat sini, pergi dekat Kaabah. Tawaf 7 kali. Kemudian dia pergi dekat majlis pembesar-pembesar Quraisy. Apa beliau katakan? Man arada an tafqula ummuh, siapa yang nak mak dia menangis, wa yutima waladuh, anak dia menjadi yatim, wa yurmila zaujatah, dan isterinya menjadi janda, siapa nak falyalqani wara'a hadzal wadi. Allahu akbar. Jumpa saya dekat tang ni. Siapa berani, hadirin? Allahu akbar. Itu Sayyidina Umar. Beliau mainkan peranan juga dalam
membentuk keberanian Sayyidina Sa'id yang kita nak bicarakan ini. Sayyidina Sa'id, Masya Allah, disebut di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra, semua peperangan beliau ikut. Hatta peperangan Yarmuk yang akan kita bicarakan di akhir nanti, kecuali satu sahaja, iaitu Perang Badar. Beliau tidak ikut Perang Badar kerana apa? Kerana Nabi hantar beliau dengan Talhah bin Ubaidillah, dua orang ini, dalam satu sariyah. Sariyah ni seperti macam peperangan yang Nabi tak ikut, yang dipanggil Sariyah Dhi Al-Ashira. Tujuan apa? Tujuan kerana kita tahu Perang Badar itu bukan untuk berperang, hadirina. Nabi hantar pasukan-pasukan untuk mengintip kafilah perdagangan yang diketuai oleh Abu Sufyan, daripada Syam, dari atas tu, daripada Syam nak balik ke Makkah. Itu kan melalui Madinah dahulu. Maka Nabi hantar macam mata-mata lah, ataupun sariyah, pengintip. Itu pengintip bahasa yang cantiknya. Siapa antaranya tadi? Sayyidina Sa'id ibn Zaid dengan Sayyidina Talhah ibn Ubaidillah. Jadi ketika mereka keduanya mengintip, sampai di satu tempat yang bernama Hawra. Mereka investigate lah apa cerita dan bagaimana perkembangan. 10 hari kat situ, Saiman. 10 hari 10 malam dekat situ. Nah, akhirnya Nabi tak dapat berita sangat. Tapi ketika sudah agak lama lah, 10 hari itu agak lama lah, ketika patah balik ke ke Madinah, ketika itu sebenarnya Nabi dengan para sahabat yang lain sudah bersedia untuk pergi ke Badar. Walaupun asalnya Abu Sufyan telah menghantar surat melalui seorang wakil untuk hantar kepada Abu Jahal dan yang lain-lain di Makkah, bagi tahu tak perlu nak berperang, sebab saya hantar surat pada awalnya itu kerana membawa barang-barang dagangan milik orang-orang Makkah, termasuk Abu Jahal ketika itu. Dan saya nak bagi tahu saja, takut-takut diserang kafilah perdagangan ini. Itu yang kata minta pertolongan tu. Tapi lah, tak apa, kami dah selamat, kami guna jalan lain, tak guna jalan biasa, jadi kira selamat, jadi tak perlu nak mai. Tapi Abu Jahal kata, kita dah bersedia, maka kita berperang. Tu yang mereka terus berperang di sana. Ketika patah balik ke bumi Al-Madinah, rupa-rupanya peperangan telah pun selesai. Peperangan Badar telah selesai. Tapi asalnya ketika sampai di Al-Madinah, orang mengatakan kepada Sayyidina Sa'id, Nabi telah pergi ke Badar. Pergi juga tu, kot-kot dan takut-takut dan rupanya Nabi tak. Nabi dah balik dah. Masya Allah, sedihlah. Kenapa? Sebab Nabi memuji orang-orang yang berperang dalam Perang Badar itu dengan pujian yang sangat besar. Malah mereka di dalam tafawutus sahabah, mereka mendapat pangkat yang sangat tinggi. Pun begitu, Nabi bagi tahu dia dan 7 orang para sahabat yang lain dikira juga Ahlul Badar, dan mendapat juga ghanimah Badar. Kenapa saya? Kenapa? Kerana mereka ditugaskan oleh Nabi untuk pergi. Walaupun mereka tak berperang secara fizikal, tetapi mereka juga dianggap termasuk di dalam peperangan ini, sebab memang asal dihantar tadi itu menjadi muat intipan tadi, memang asalnya dalam untuk mengintip orang Abu Sufyan tadi itu. Yang itu juga adalah rentetan yang menyebabkan peperangan Badar itu. Jadi mereka dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi akui mereka termasuk orang yang perang Badar. Juga mereka menerima ghanimah daripada peperangan itu. Maknanya Ustaz, kalau kita lihat pada niat dia sendiri pun, bahawa dia memang nak pergi ke peperangan Badar. Rasa kesal pada diri itu sebab tak dapat nak pergi perang saya. Tapi akhirnya Nabi SAW menyebutkan bahawa dia pun termasuk di dalam ahli Badar. Baik Ustaz, kita nak cerita lagi selepas ini. Tadi Ustaz ada sebut tentang perang Yarmuk. Dan selepas ini kita akan bicara dengan saya. Dan kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pulanglah pada Tuhan, cahaya kehidupan, syarat bahagia di dunia, akhirat kekal selamanya pada Allah. Allah,
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seorang sahabat yang mempunyai banyak kelebihan, bukan setakat zuhud, malah telah orang kata disebutkan bersemangat untuk menyertai peperangan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, kita nak menelusuri lagi tentang kisah sahabat kita Sa'id bin Zaid ini. Sahabat kita nak bertanyakan satu soalan, boleh kita raikan Ustaz? Tafadhal. Baik, bersama dengan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan dai serta semua kru Tanyalah Ustaz. Adakah Sa'id bin Zaid terlibat dalam pengislaman kota Damsyik dan Abu Ubaidah adalah orang yang pertama yang dilantik sebagai Gubernur Damsyik? Sa'id bin Zaid dipanjangkan usianya sehingga ke zaman Bani Umayyah. Apakah ujian besar yang berlaku dalam hidup beliau ketika itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Orang kata tadi di kota Madinah Ustaz ya. Ni Damsyik, nun jauh di sana pula di Syam. Tafadhal Ustaz. Masya-Allah. Alhamdulillah, Sayyidina Sa'id bin Zaid seorang yang muammar, seorang yang panjang umur. Malah beliau sempat dengan zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, juga pada zaman Bani Umayyah yang akan kita ceritakan nanti, ada ujian di situ dan menunjukkan kehebatan beliau. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, di awal pemerintahan Sayyidina Umar, sudah kita tahu zaman Sayyidina Umar itu tanah-tanah Islam itu sudah mula tersebar luas dengan dakwah yang sangat rancak dan sebagainya. Dan antara tempat yang menjadi dakwah ataupun menjadi perancangan Sayyidina Umar untuk didakwahkan adalah di Damsyik, dekat Syria. Kita tahu Syria itu jauhnya lebih kurang 1 bulan perjalanan daripada Makkah. Kerana di situ punya sejarah-sejarah yang besar. Para Nabi dan Rasul juga punya sejarah dekat Syam itu. Malah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan ke Bait Al-Muqaddas, itu dekat Palestin. Disebut sebagai Syam. Syam ini adalah Palestin, Jordan, Syria dengan Lebanon. Especially dekat Syria. Sayyidina Umar sebagai ketua pemerintahan Islam ketika itu menghantar Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi ketua ekspedisi. Dan berlaku juga peperangan di situ yang diikuti juga oleh Sayyidina Sa'id bin Zaid. Sayyidina Sa'id bin Zaid ini ada satu perangai, satu sifat yang mulia. Itu beliau tidak mahu menonjol Ustaz Iman. Walaupun disuruh untuk menjadi ketua dalam peperangan, kita panggil panglima lah, beliau seringkali menolak kerana beliau nak jadi prajurit biasa je. Tapi peperangan tu luar biasa. Jadi antara yang ikut dalam peperangan itu Sayyidina Sa'id bin Zaid. Beliau asalnya dilantik untuk menjadi ketua, tetapi beliau menolak dan lebih mahu jadi biasa saja. Ketokohan beliau, keberanian beliau menjadi inspirasi kepada yang lain, sehingga akhirnya beliau dilantik juga menjadi gubernur yang pertama dekat Damsyik. Asalnya beliau tolak juga Ustaz Iman, kerana beliau itu dah tadi sifat tawaduk yang tadi itu, zuhud yang tadi itu, tetapi atas persetujuan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah ketika itu, demikian Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai ketua panglima perang yang mengetuai ekspedisi itu, akhirnya beliau terima juga. Tetapi beliau sebenarnya rasa tak berapa nak selesa. Ketika dibagi harta dan imbuhan sebagai seorang amir di Syam ketika itu, beliau terima, tetapi dibagi ke orang. Dia ambil apa yang ada lah, dia dibagi ke orang. Itu juga sebenarnya nanti kita akan bicarakan bagaimana kezuhudan beliau ini akan membawa kepada satu peristiwa yang terkenal dalam sejarah. Kita akan bicarakan kemudian bagaimana ada satu perkara yang melibatkan tanah, melibatkan beliau dengan seorang wanita. Kita akan bicarakan kemudian nanti. Baik Ustaz, kita nak melihatkan bagaimana hebatnya sahabat ini, sehingga kan bila kita sebutkan keadaan beliau ini diberikan kelebihan umur yang panjang sehingga ke zaman Bani Umayyah. Betul Ustaz? Betul. Dan dalam tempoh umur yang panjang ini Ustaz, ada tak ujian-ujian besar yang dihadapi oleh beliau dan beliau sabar dengan ujian tersebut? Fadhal Ustaz. Soalan yang sangat baik tentang kesabaran dan tentang ujian.
daripada awal tadi sudah kita bagi tahu beliau memang antara orang yang paling awal masuk Islam. Tetapi ketika itu kondisi ataupun suasana di Makkah tidak mengizinkan untuk menzahirkan keislaman itu. Satu. Yang kedua, beliau Islam dalam keadaan qarabah beliau yang paling dekat dan paling tegas pula tu, Sayyidina Umar bin Khattab belum masuk Islam. Ini kan satu bahaya cerita ini. Kenapa Sayyidina Umar ini memang terkenal dengan orang yang kuat memusuhi Islam ketika itu. Tetapi ma qaddarallah hadirin, sebab itu kita melihat seseorang itu jangan terus kita hukumkan sebab kita tidak tahu pengakhiran dia macam mana. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang bawa pedang nak bunuh Nabi itu bukan sebarangan tu. Kalau nak berani bunuh Nabi, Sayyidina Sa'id tak ada apalah. Tak ada apalah. Itu yang tadi itu ketika masuk ke rumah adiknya Sayyidatuna Fatimah, memang hampir-hampir meninggal. Sayyidina Sa'id Dah diduduk di atasnya. duduk atas dah. Cuba bayangkan. Ini satu keadaan yang sangat pasrah. Dan satu pasrah, yang kedua orang yang membuat itu orang yang sangat perkasa. Sebab bukan sebarang orang yang boleh duduk atas dada orang. Sebab kalau duduk dada ni tentang lagu ni orang tu kemah. Maksud kita Sayyidina Umar ini dan beliau pasrah. Kalau kata meninggal di tangan Sayyidina Umar, beliau pasrah. Kerana beliau Islam ketika itu. Kemudian ujian yang seterusnya adalah dalam keluarga beliau sendiri yang ramai lagi yang belum masuk Islam. Karena dalam peristiwa hijrah ke Al-Madinah bersama dengan Sayyidatina Fatimah, juga ketika itu mereka adalah ad-duf'ah al-ula, antara orang-orang yang awal berdakwah. Kita tahu kan hadirin, siapa saja yang diketahui masuk Islam, satu akan disiksa, dua akan diboikot, tiga malah akan dibunuh, empat harta benda mereka itu akan dimiliki oleh Quraisy ketika itu. Ini sejarah menyebutkan banyak, antara Suhaib Ar-Rumi dan lain-lain. Itu juga yang berlaku kepada Sayyidina Sa'id ibn Zaid. Tinggal lagi kerana beliau punya qarabah yang dekat dengan Sayyidina Umar, kurang sikitlah orang berani. Pada ada Sayyidina Umar. Kerana itu dugaan-dugaan tetap ada juga, tetapi begitulah lumrahnya sahabat-sahabat yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sangat yakin pertolongan Allah Azza wa Jalla dan sabar sentiasa dalam ujian dakwah. Inilah kelebihan para sahabat yang sentiasa bersabar dalam ujian yang diberikan. Baik Ustaz, sahabat kita ada nak tanya satu soalan. Boleh kita raihkan Ustaz? Tafadhal. Baik, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru Tanyalah Ustaz serta sahabat-sahabat syurga. Semoga kita semua dalam rahmat Allah SWT selalu. Di dalamnya, setiap peperangan yang disertai Sa'id bin Zaid, beliau sentiasa menunjukkan sifat kepahlawanan yang hebat, dan di antara peperangan yang paling dahsyat ialah peperangan Yarmouk. Bolehkah Ustaz terangkan kehebatan beliau dalam peperangan tersebut? Mohon pencerahan, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Okey Ustaz, yang ni memang best. Peperangan Yarmouk ni. Dan kalau kita tengok sekarang ni Ustaz, di kawasan dataran peperangan Yarmouk tu pun keadaannya memang sangat cantik. Dengan indah, keadaannya tinggi. Mungkin Ustaz boleh ceritakan di manakah yang kita boleh sebutkan kehebatannya dalam peperangan ini? Nah, Masya Allah, tabarakallah. Hakikatnya Al-Fadhil Ustaz Aiman lebih tahu daripada saya, kerana beliau lama mengaji di bumi Jordan, dan Masya Allah Yarmouk itu sudah selalu beliau lawati, dan beliau lebih jelas bagaimana keadaan tempat itu dan peperangan dan sebagainya. Ala kulli hal, tawaduk beliau tanya dengan kita juga. Hadirin yang dirahmati Allah dan Ustaz Aiman, dalam peperangan Yarmouk special sedikit kerana ini lebih kepada seperti pertembungan dua agama besar, iaitu agama Nasrani dengan agama Islam. Kalau yang lain tu lebih kepada kufar. Ini tidak, ini agama Nasrani. Dan orang Nasrani ketika itu mereka memilih Yarmouk tapi tidak di dalam kota. Kenapa? Sebab mereka tidak nak orang Islam masuk dalam kota dan menguasai kota-kota itu. Sebab itu dia pergi kat luar Yarmouk tu. Dan ketumbukan mereka itu sangat besar, Ustaz Aiman. Dikatakan 124,000. Masya Allah. 124,000 tentera-tentera orang Nasrani ketika itu, dan orang Islam cuma 24,000 orang begitu sahaja. Kira ramai jugalah, tapi banding dengan ini lebih kurang 5 kali ganda.
120,000 nah, 120,000 banding dengan 24,000. Dan 120,000 ni depa memang bersedia sungguh-sungguh. Di dalam kitab sejarah disebutkan 80,000 mereka, nah, itu dengan segala kelengkapan perang. 80,000 lagi itu tentera berkuda. 80,000 tu bukan 800, 80,000. Kemudian 80,000 lagi siap dengan baju besi daripada atas kepala sampai ke hujung. Dan mereka bawa pedang masing-masing. Dalam 80,000 ni diikat kakinya. Orang ini bukan orang Islam, orang Nasrani tadi, supaya mereka jangan lari dalam peperangan. Maksudnya berjuang sungguh-sungguh sampai meninggal. Nah, dan 80,000 yang berjalan kaki tadi tu, yang pakai semua besi atas sampai bawah, setiap 10 orang mereka ada seorang macam ketua depa lah, macam ketua kita panggil apa, yang akan baca doa nanti, yang khas datang daripada kanisah, daripada gereja depa. Dan dia bawa satu besi tanda salib daripada emas dan berdoa. Depa ada doa jugalah depa dia nah. Kemudian masing-masing untuk menakutkan orang Islam, apa mereka buat? Mereka ambil pedang dan pukul badan yang dipakai baju besi tadi. Jadi bunyi gemuruh lah. Sampai kata Saidina Sa'id yang ikut dalam peperangan ini, sempat juga di awal peperangan ini menakutkan kami. Sebab mereka mai itu satu ketumbukan, bayangkan 120,000 orang tu. Masya Allah. Dan ketika itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab perintahkan kepada tentera Islam, antaranya ketika itu Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah yang menjadi ketua, supaya orang Islam jangan berpecah. Perang dia satu kelompok ya. Nah, tapi ketika tentera yang ramai ni mai, depa seperti macam you. Depa mai tu, nah, seperti busur panah nah, dia punya ni, you tu mai lagu ni. Nak menghadapi satu kelompok tengah ni saja. Macam dikepung. Macam dikepung. Dia macam you nah. Dia tidak bulat tapi dia macam you mai lagu ni. Bayangkan cuma 24,000 orang nak lawan dengan 120,000 orang. Ketika itu orang Islam sudah luntur semangat. Nak lawan lagu mana tak tahu. Lah ada seorang mai. Dalam riwayat tidak disebut nama. Dia pun datang jumpa kepada ketua perang, iaitu Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau mengatakan, "Ya Aba Ubaidah bin Al-Jarrah, saya memang berniat nak syahid. Sebelum saya pergi jumpa mereka, ada apa-apa kan nak habaq pada Rasulullah." Rasulullah dah meninggal ketika itu, wafat. Subhanallah. Kata Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sampaikan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak pergi dulu. Dia nak pergi dulu ni. Dia tahu dia nak syahid sekali. Ada apa-apa kena pesan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa Ustaz Iman. Kerana nak kuatkan semangat orang Islam ketika itu. Masya-Allah. Kata Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sampaikan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu pada baginda apa yang Nabi sebutkan itu semua haqqan, semua benarnya. Akhirnya yang seorang ni tadi pergi melukuk kat depan, dia seorang Ustaz Iman, dan juga dia bunuh beberapa tentera kufar tadi tu, dan akhirnya dia terbunuh syahid. Allahu akbar. Masya-Allah. Disaksikan oleh orang Islam dan orang yang ketika itu syahid ketika itu. Ketika itu inilah peranan Sayyidina Sa'id ibn Zaid, berada di sebelah kanan Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu beliau yang berkuda ketika itu semangat melihat kesyahidan sahabat yang mulia tadi. Menaikkan semangat. Yang lain pun begitu juga. Ketika itu Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bagi tahu kepada tentera Islam, kuatkan semangat. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu bantu Allah, Allah pasti bantu kamu dan menetapkan kaki kamu, pendirian kamu. Ketika itu Sayyidina Sa'id di sebelah kanan turun daripada kudanya, berguling. Dia berguling lagu mana tak ada, dia berguling menghadap tentera kufar tadi itu. Dan beliau apa yang dia buat, melutut. Kerana dah turun daripada kuda tadi, berguling menghadap ke depan, menunjukkan keberaniannya, dan dia melutut dan mengatakan, demi Allah, Allah akan membantu orang yang membantunya. Tidak akan fala ghaliba lakum, tidak akan yang boleh mengalahkan kamu. Akhirnya ini yang jadi beliau disebut sebagai Asad Yarmouk, iaitu singa kepada singa dalam perang Yarmouk. Kenapa? Singa. Beliau meluru ke hadapan Saiman dan dia bawa pedang. Yang peliknya dia tak lawan halus-halus tentera biasa ni. Dia pi cari
pemimpin mereka yang duduk di atas kuda. Kerana keberanian dia dan kepantasan dia bermain pedang, dapat juga dia meluru masuk, dan dia akhirnya dia cucuk dan dia bunuh seorang yang besar di atas kuda ketika itu. Cucuknya lagu mana? Dia cucuk perut dia, badan dia, dan lagi dia baling sampai jatuh ke tanah. Nak tunjuk kuat tu Zaiman. Ke tanah dan meninggal dia. Ketika itu orang-orang yang tentera-tentera kufar ketika itu bila melihat, jadi takut pasal rupa-rupanya yang bunuh tadi adalah ketua mereka. Antara panglima tentera mereka. Masya-Allah. Itu akhirnya ketika itu Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah pun mengarahkan tentera Islam untuk bertempur, dan akhirnya kemenangan kepada tentera Islam. Masya-Allah. Sebabnya tadi dua orang tadi tu. Antaranya Sayyidina Sa'id bin Zaid. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi selepas ini, dan kita nak fokuskan perbincangan kita ini berkaitan dengan kezuhudan beliau Ustaz. Macam mana kita nak mempelajari tentang kezuhudan tersebut? Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Kita dah tamat di TV3, kita sambung 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita dalam perbincangan topik kita pada hari ini berkaitan dengan sirah Sa'id bin Zaid, Ustaz ya. Baik, dan ada satu kisah yang pada saya cukup besar dan cukup mencabar dalam kehidupan beliau, yang mana beliau diuji dengan fitnah. Sahabat kita ada nak tanya satu soalan yang cukup menarik ni Ustaz. Kita bersama dengan Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Dai, bagaimana Sayyidina Sa'id bin Zaid menghadapi ujian yang ketika itu difitnah oleh seorang wanita yang menuduh Sayyidina Sa'id merampas sebahagian daripada tanahnya? Bagaimana konflik dan penyelesaian yang dilakukan oleh beliau agar segala tuduhan palsu yang dilemparkan itu membuktikan dia tidak bersalah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dipersilakan Ustaz. Ya, Masya-Allah. Soalan yang sangat bagus sekali. Hadirin, setelah kita tahu kehidupan Sayyidina Sa'id bin Zaid dipenuhi dengan pengorbanan pada Islam, tidak ada peperangan yang beliau tidak ikuti, kecuali satu saja, Badar. Itu pun Nabi juga katakan beliau termasuk ahli Badar. Beliau setelah itu sesaiman mengabdikan dirinya kepada Allah, beribadah, di samping meriwayatkan hadis, walaupun 48 ataupun 49 hadis bagi sebahagian ulama, tetapi beliau mengisi masanya dalam beribadah kepada Allah dan mendakwah kepada Islam. Zuhud sekali. Ketika dilantik menjadi amir di Damsyik sendiri, beliau membahagikan hartanya banyak kepada orang miskin. Beliau hidup dalam keadaan sederhana. Pun begitu, memang adalah pembahagian harta kepada beliau, sehingga beliau memiliki ada sekeping tanah. Dan satu peristiwa ini berlaku pada zaman Bani Umayyah, ya. Beliau muammar. Ini di akhir-akhir kehidupan beliau. Ketika itu di Madinah yang menjadi gubernur adalah Marwan bin Al-Hakam. Ada seorang perempuan yang bernama Aus, yang bernama Arwa binti Aus. Beliau mengatakan Sayyidina Sa'id bin Zaid telah ambil sebahagian tanahnya. Maksudnya tanah bergembar, tapi tanah beliau ni diambil oleh Sayyidina Zaid. Ketika itu beliau mengadu kepada gubernur Madinah, iaitu Marwan bin Al-Hakam. Dipanggil sebagai seorang gubernur, lalu ditanya apa yang berlaku. Kata Sayyidina Sa'id ibn Zaid kepada Marwan Al-Hakam,
ana kuntu akhidhu min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah. Apakah mungkin aku ambil sesuatu daripadanya tanah tadi walhal aku telah mendengar tentangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau sendiri yang meriwayatkan hadis ini, muttafaqun alaih. Terkejut Marwan ibn Hakam, "Madza sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang kamu dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau riwayatkan hadis, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wasallam yaqul." Aku mendengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wasallam mengatakan, "Man akhadha shibran minal ardi zulman." Siapa yang ambil walau sikit sahaja tanah orang secara zalim, wiqahu ila sab'i ardin. Nanti dia akan dikalungkan dengan 7 tanah. Subhanallah. Lalu kata Marwan, kalau begitu la as'aluka bayyinatan ba'da hadha. Kalau begitu saya tak perlu bukti lain lepas ni. Pasal ini hadis yang kamu sendiri riwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Zaid bin Zaid orang yang baik. Nah, walaupun dituduh, difitnah begitu, beliau minta tarik balik kepada perempuan tadi arwah, tapi tak tarik juga. Dan beliau kata jangan buat sebegini, kita selesai cara damai. Tak juga. Itu yang jadi sebegitu tu. Dalam keadaan suasana pun tak berapa nak elok, ada orang mengatakan beliau memang mengambil tanah. Ketika itu beliau berdoa. Tapi doanya asalnya tak kuat. Doanya suara kecil je Ustaz Aiman. Dalam munajatnya kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma in kanat kadhibatan, ya Allah, kalau perempuan ini seorang yang kadhibah, seorang yang pendusta, bohong, sengaja nak buat fitnah itu, fa'ami basaraha, butakan matanya, waqtulha fi ardiha, jadikanlah dia terbunuh di tanahnya sendiri. Apa yang berlaku hadirin? Ma qadar Allah. Setelah doa ini, Allah datangkan seperti banjir air bah dekat kawasan itu, yang itu kawasan namanya Al-Aqiq, kawasan itu. Apabila banjir itu datang, lalu banjir itu seperti sampai ke tanah kedua-duanya tadi, dan menghilangkan sebahagian daripada tanah-tanah yang tertimbun. Lalu nampak tanda kedua tanah itu, dan memang benar. Tanda itu memang betul, kawasan itu yang dikatakan diambil oleh Sayyidina Sa'id, tak, memang betul tanda itu memang ada lagi. Kalau di Sarawak kita panggil kayu belian. Kayu belian Ustaz Aiman, kalau orang kampung nak bagi tahu ni tanah dia, bahagian-bahagian kan dia guna kayu belian. Sebab kayu belian ni tahan. Dia tak guna besi sebab berkarat. Kayu belian tu memang betul-betul dekat kawasan tu. Lalu orang pun melihat, alhamdulillah, rupanya betul. Yang sahihnya adalah Sayyidina Sa'id ibn Zaid, bukan beliau mengambil tanahnya. Sebulan selepas kejadian banjir ataupun air bah itu, sebulan ketika itu, selepas itu buta mata arwah tadi. Ketika mata dia buta, dia berjalan di kawasan tanahnya sendiri. Lalu dia masuk ke dalam satu perigi buta. Di situlah dia meninggal. Lalu orang mengatakan inilah dia makbulnya doa Sayyidina Sa'id ibn Zaid. Masya-Allah. Harus kita faham dahulu, bukan terus berlaku konflik berdoa lagi itu, tidak. Beliau minta dulu ditarik balik, minta maaf dan sebagainya, tidak. Jadi supaya fitnah itu tidak tersebar, itu yang dia doa sebegitu. Bukanlah maksudnya apa-apa je orang kata kita doa terus, bukanlah betul. Beliau seorang yang sangat memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berbaik dulu dengan orang yang memfitnah, yang menzalimi kita. Apabila sudah tidak terhalang, maka ketika itulah barulah beliau berdoa. Beliau pasrah pada Allah Azza wa Jalla. Difitnah tidak terus marah-marah, mengamuk-mengamuk, tidak. Yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tanda orang yang yakin. Apabila dalam hatinya, dia akan sentiasa gembira. Apapun fitnah yang melanda, dugaan yang menimpa, ada Allah, maka orang ini orang yang sangat tabah menghadapi segalanya. Baik Ustaz, bila seorang itu diuji, pastilah dia merasa sedikit terganggu dan kecewa. Dan pastinya kalau kita lihat pada kisah ini, pergantungannya kepada Allah SWT cukup hebat. Dan minta kepada Allah, dan akhirnya Allah buktikan
Dan bila mana ianya terbukti, pastilah terselah kegembiraan dalam jiwa beliau. Jadi inilah yang perlu kita belajar daripada kisah ini, Ustaz. Iaitu di setiap ujian dan cabaran yang datang itu, pasti di belakangnya ada kegembiraan dan keseronokan dalam jiwa seorang yang beriman ini, Ustaz. Macam mana kita nak gambarkan kegembiraan itu, Ustaz, dan kita boleh praktikkan dalam kehidupan seharian kita, Ustaz? Dipersilakan. Nah, soalan yang sangat bagus, kerana dunia ini memang tempat ibtila, tempat fitnah. Dunia ini adalah memang tempat ujian, tempat cubaan. Tidak mungkin kita lari daripadanya. Bagaimana? Hendaklah kita berkawan dengannya. Maksud, bagaimana kita menghadapinya, itu yang penting. Tidak mungkin kita akan lari hidup di dunia sekarang ini daripada ujian, daripada problem, permasalahan. Tak mungkin. Sebab memang ini adalah darul ibtila, darul fitnah. Dunia ini memang tempat untuk diuji. Caranya ialah bagaimana kita menghadapinya. Begitu. Karena itu orang yang punya iman dalam dirinya tahu ujian ini, cubaan ini, permasalahan ini hakikatnya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan zalim. Bila Allah tidak akan zalim, pasti ada hikmahnya, pasti ada jalan keluarnya. Cuma kita tahu ataupun tidak. Karena itu hadirin, apabila kita menghadapi ujian ini, kita tahu ini datang daripada Allah. Allah tidak mungkin akan zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi fala tudzalimu. Aku mengharamkan zalim kepada diriku, jangan kamu berlaku zalim. Maksud, apapun ujian yang menimpa, pasti ada jalan keluar. Nah, innamal usri yusra. Nah, setiap yang berlaku itu, yang barangkali kepayahan, pasti ada kebaikannya itu. Baik. Tadi Ustaz sebut tentang doa beliau dikabulkan. Mungkin ada cara bagaimana kita nak jadi seperti beliau dan doa dikabulkan. Ada cara ke, Ustaz, nak dimakbulkan doa? Kita bicara selepas ini, Ustaz. InsyaAllah. Para penonton jangan ke mana-mana, nak tahu bagaimana doa dikabulkan dan bagaimanakah sifat zuhud, kita akan bicarakan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik Ustaz, bila kita sebutkan tentang doa yang dikabulkan, pasti kita nak apa saja yang kita minta Allah kabulkan. Sahabat, kita nak tanya soalan, Ustaz. Kita bersama dengan Adib Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Adakah Sa'id bin Zaid seorang sahabat Nabi yang sentiasa setia dengan Rasulullah SAW dan dikenali dengan doanya yang mustajab kerana selalu didengari dan dikabulkan oleh Allah SWT? Adakah doa-doa sahabat Nabi yang dijamin syurga itu dikabulkan oleh Allah SWT atas permintaan daripada Rasulullah SAW? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Sila Ustaz. Nah, Allahumma hidayatan lis-shawab. Doa para sahabat ini memang luar biasa. InsyaAllah dikabulkan oleh Allah. Cuma dekat ataupun jauh, cepat ataupun lambat sahaja. Kuncinya itu yang paling penting sekali, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Inni ala huzni dhanni abdi. Sesungguhnya aku di atas baiknya sangkaan hamba-Ku padaku. Kerana itu para sahabat selalu sangka baik pada Allah. Ketika dibagi nikmat, alhamdulillah. Ketika diuji dengan ujian juga alhamdulillah. Kerana itu bersangka baik sebab Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya. Barangkali kita tak menyukainya sekarang, tapi siapa tahu seminggu, 2 minggu akan datang, itu menjadi sesuatu yang joyful, sesuatu yang memberi kebaikan dalam dirinya. Barangkali kamu suka itu sekarang, dia boleh memberi harmful, sesuatu yang tidak elok pada dirinya. Karena itu, yakin saja kepada Allah yang mengatur segalanya. Dalam pada itu, hendaklah hamba itu pasrah dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Keyakinan yang mantap, ilmu yang benar, itu antara rahsia doa dimakbulkan oleh Allah. Untuk kita orang yang banyak ghaflah ini, para ulama susun dan ajar. Mudah-mudahan doa kita dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di samping keimanan yang benar, akidah yang mantap. 6 perkara dalam doa jangan ditinggalkan. Pertama sekali ketika berdoa, memuji Allah Azza wa Jalla. Tu yang kita mula tu Saiman, alhamdulillah. Opening dia. Doa. Opening dia tu alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua salawat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait dengan para sahabat. Yang ketiga, istighfar dahulu. Kita akui kita banyak dosa. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhum sampai akhir. Nah. Kemudian barulah kita minta hajat. Ini yang keberapa? Yang kelima. Dalam kita minta hajat, tambah yang keenam, iaitu jangan lupa kita menyeru nama Allah, antaranya ya hayyu ya qayyum. Ada riwayat menyebutkan siapa yang berdoa menyebut ya hayyu ya qayyum akan diijabahkan oleh Allah. Ya hayyu ya qayyum. Contoh, ya Allah, kita minta supaya saudara kita sembuh daripada penyakit COVID. Kita sebut dahulu ya hayyu ya qayyum, ya rahman ya rahim. Permintaan kita itu biar sesuai dengan seruan nama kepada Allah. Contoh, kita minta Allah untuk rahmati kita, ya Rahman ya Rahim. Untuk Allah bantu kita, ya Aziz. Nak buka pintu hati, nak buka pintu hati, ya Fattah. Dan yang memberi dan sebagainya. Rezeki ya Razzaq. Ya Razzaq. Begitu nah. Tak payah itu dulu. Jadi tetapi bila kita menyebut itu selangi dengan ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Naam, ya hayyu ya qayyum. Wahai Allah yang Maha Hidup, wahai Allah yang qayyum. Qayyum ini yang berdiri sendirinya. Bukan maksud berdiri sendiri ini tak perlu pertolongan orang, tidak. Maksudnya Allah memang berdiri pada zatnya, gitu. Jadi kerana itu yang kelima, yang keenam, yang keenam tutup dengan salawat. Jadi mana-mana doa yang tidak dibuka dengan salawat, tidak ditutup dengan salawat, ia tergantung-gantung antara langit dengan bumi. Jadi 6 perkara tadi ketika berdoa jangan dilupa. 1, puji pada Allah. 2, salawat. 3, beristighfar dahulu. Yang keempat, kita mohon doa, tapi dalam doa tu diselangi dengan seruan nama Allah, dan jangan tinggal ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Dan yang akhir ditutup dengan salawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting sekali saya suka bila Ustaz sebut yang awal-awal tadi adalah letakkan keyakinan sepenuhnya pada doa kita. Ini kata tak tahulah dapat ke tidak. Tak boleh satu Ustaz, kena yakin sungguh-sungguh. Baik Ustaz, ni soalan terakhir lah ya pada kita daripada Aiman Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Dai, apakah keistimewaan yang ada pada diri Said bin Zaid yang boleh dijadikan contoh teladan pada pemuda hari ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Dipersilakan Ustaz. Nah, soalannya sangat baik. Pertama sekali, menerima dakwah Islam itu tanpa bolak-balik, iaitu menerima dakwah Nabi untuk Islam walaupun ketika itu masyarakatnya belum lagi menerima dengan baik. Bila kita suruh yakin pada sesuatu, wahai pemuda, sesuatu yang baik dalam agama ini, nasihat yang baik, pegang elok-elok. Walaupun mungkin perkara itu tidak disenangi oleh orang dan masyarakat tidak sangat mengutamakannya. Yang kedua, berakhlak mulia. Seperti Saidina Said tadi, tidak pernah beliau buat perkara yang tidak elok. Di ketika zaman ketika itu, Masya Allah ya, dengan wanita-wanitanya, dengan araknya, dengan sembahan berhala, tak, beliau tidak terkesan dengan suasana. Wahai pemuda, kekalkan dengan identiti Islamik dan identiti jiwa Islami itu. Kadang-kadang orang bukan Islam tapi jiwanya Islam. Betul. Maksudnya dia pegang ajaran asasi Islam itu. Dan yang ketiga, hendaklah kita sering dan hormat kepada orang tua kita. Dalam perkara Saidina Zaid tadi, ayah yang baik. Daripada ayah yang baik akan menjadikan seorang anak yang baik. Jadi kerana itu sangat penting untuk kita hormat kepada kedua orang tua kita. Di situ ada keberkatan dan di situ ada kebaikan yang besar dalam kita menjalani kehidupan sebagai remaja ataupun pemuda. Yalah Ustaz, tak lama lagi orang kata kita doakan kita dah boleh rentas negeri Ustaz ya. Tak lama lagi lah. Dan last sekali, ini last, betul-betul last Ustaz. Berapakah usia Said bin Zaid ketika beliau wafat dan di manakah makamnya? Mohon perkongsian Ustaz daripada Ismail Maisa. Fadhil Ustaz. Alhamdulillah, di akhir hayat beliau duduk di Madinah. Tapi ketika itu di Madinah beliau lihat sebahagian orang lah sudah macam bermewah mewah. Jadi beliau kan suka hidup yang zuhud, sabar kan, sederhana. Beliau pindah Ustaz Aiman. Tidak jauh tetapi satu tempat namanya Al-Aqiq. Di situlah akhirnya beliau meninggal pada tahun khilaf ulama 50 Hijriyah, ada yang mengatakan 51 Hijriyah, ketika berumur 70-an tahun.
agak panjang umurnya. Nah, tetapi akhirnya para sahabat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Sayyidina Abdullah bin Umar bawa jenazah beliau daripada Aqiq tadi itu, bawa ke kota Madinah dan dikebumikan di Jannatul Baqi'. Jadi beliau disemadikan di Jannah Al-Baqi'. Jadi kalau kita ziarah Madinah dan ziarah Rasulullah SAW, ziarah juga Sayyidina Sa'id ibn Zaid di mana? Di perkuburan Al-Baqi'. Di mana kuburnya? Wallahu alam, tapi di kawasan itu. Baik Ustaz, kita berbaki tak lebih daripada 5 minit Ustaz. Kita lihat akan sifat hebat Sa'id bin Zaid ini adalah seorang yang zuhud. Masya-Allah. Seorang yang zuhud Ustaz. Dan zuhud ini bukan senang Ustaz. Dah diberi jawatan, ditolaknya, tak nak diambil jawatan sebab dia tahu betapa besarnya amanah seorang yang berjawatan ini. Dan bagaimana Ustaz dalam tempoh lebih kurang sekitar 5 minit ini, apa tindakan yang perlu kita semua lakukan dalam kita nak menjadi seperti seorang sahabat yang hebat ini Ustaz? Apa tindakannya? Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, soalan yang sangat baik daripada Ustaz Aiman. Pertama sekali ilmu. Ilmu itulah yang menentukan segalanya. Kerana kalau tidak dengan ilmu, kita tidak ada panduan dalam kehidupan itu. Kerana itu ilmu seperti cahaya. Dalam bilik yang gelap, kalau tidak ada ilmu, tidak mungkin kita akan berjalan. Kalau berjalan pun mungkin melanggar tiang dan sebagainya. Begitu. Orang yang tidak ada ilmu, dia merasakan sesuatu itu mungkin benar, tetapi dia melanggar syariat, melanggar etika dan sebagainya. Yang pertama sekali, mesti dengan ilmu. Ilmu. Nah, yang kedua, mesti baca kisah-kisah sebegini. Nah, Masya Allah, tahniah pada TV3 dan TV9. Cerita-cerita sebegini sangat bagus sekali. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ketika beliau mentahqiqkan dan mensyarahkan kitab yang dikarangkan oleh Al-Imam Al-Muhasibi, Bughyah Al-Mustarsyidi, kitab Al-Muhasibi, beliau mengatakan bahawa kisah-kisah sebegini adalah jundun min junudillah, tentera daripada tentera-tentera Allah. Kenapa? Sebab kisah adalah satu pengalaman. Pengalaman adalah guru yang tidak pernah berbohong. Karena itu pengalaman itu memang dialami. Kalau kita kata ya kah? Tak, memang dialami. Karena itu kita belajar daripada sesuatu yang dialami, sesuatu yang diteladani, untuk kita menteladaninya, mengiktirafnya kemudian itu. Karena itu, satu dengan ilmu, dua membaca kisah-kisah sebegini, tiga mesti ada panduan para masyayikh, guru-guru dan orang-orang yang baik. Yang keempat, duduk dalam suasana yang kondusif, bermaksud suasana-suasana yang baik, yang bawa kepada akhlak yang baik, positive thinking, dalam suasana yang memberikan kita sentiasa positif, bahagia dalam kehidupan, menghadapi sesuatu halangan dan dugaan, cabaran dan permasalahan dengan hati yang terbuka. Kerana semua yang di sekeliling kita ini orang yang berpositif dan orang yang tahu hikmah di sebalik ujian-ujian. Okey, baik Ustaz. Kita ada 1-2 minit lagi Ustaz. Mungkin ada amalan ataupun ayat ataupun doa yang boleh kita amalkan bila mana ditimpa ujian, kita boleh rasa gembira, kita boleh rasa sabar dengan ujian tersebut. Ada ke doa ataupun ayat Quran yang boleh kita amalkan tu Ustaz? Baik. Sebagai kesimpulan hari ini Ustaz ya. Jazakallah khair Ustaz Aiman. Sebahagian amalan para alim ulama ketika kita diuji dengan ujian-ujian sebegini, untuk mengembirakan hati, antaranya adalah selepas solat meletakkan tangan kanan di dada kita dan membaca Alam Nashrah Laka Sadrak, surah Asy-Syarah itu. Sekali boleh, 3 kali pun tidak mengapa. Tetapi apabila bertubi-tubi sampai kita jadi mungkin takut tak sabar, ada satu doa yang diajar oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Doanya, Allahumma inni la as'aluka an taruddal qada walakinni as'aluka lutfa fihi. Ya Allah, aku mohon padamu bukan untuk menolakkan qada yang sudah ditakdirkan, tetapi aku mohon kelembutan padanya. Nah,
Baik Ustaz, ini di antara satu amalan yang paling mudah lah. Tadi Ustaz sebut Alam Nashrah Ustaz. Alam Nashrah laka sadrak. Maknanya satu amalan yang mudah yang boleh kita lakukan dalam kita nak supaya hati kita dapat sabar. Nak dengar lagi doanya? Selepas ini kita nak minta Al-Fadil Ustaz untuk mengetuai doa kita Ustaz, supaya kita dapat sama-sama mengaminkan doa ini. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an mashayikhina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqam bi rahmatika ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arshihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ja'alna minal ladzina tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im alladzina da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Di antara intipati yang boleh kita kongsikan daripada Al-Fadil Ustaz sebentar tadi, dalam kita berdoa pastikan kita mulakan dengan alhamdulillah, dan seterusnya kita berselawat, dan kemudian kita beristighfar, dan kita menyampaikan hajat kita, dan kita sebutkan Ya Hayyu Ya Qayyum, sebut nama Allah, dan diakhiri juga dengan selawat saya. Dan temu janji kita esok bersama dengan sahabat saya Da'i Azrin, bersama dengan panel Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim dalam perbincangan tafsir dan taranum surah Asy-Syura ayat 37 sehingga ayat yang ke-40. Sekali lagi kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz, dan kita bertemu lagi esok. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya Dai Aiman, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.